الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره من العدم وقدر رزقه وأجله وعليه بكأس المنون وقد حكم وقضى عليه إما بالشقاوة وإما بالسعادة وقد حكم بذلك وما ظلم أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وقسم وأشكره على ما أولانا من النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الآلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرف الله به المرسلين وبه ختم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, yakni kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan orang-orang yang mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini memang tidak sunyi daripada merasai senang dan susah, daripada perasaan suka dan duka yang silih berganti. Siapa yang menyangka hidup ini senang semata-mata, atau suka semata-mata, mewah semata-mata, atau sebaliknya, susah semata-mata, terus-menerus dihimpit kesempitan, kesusahan selama-lamanya, sudah pasti sangkaan itu tidak tepat. Sudah pasti sangkaan itu tidak tepat dan meleset. Sebenarnya itulah rupa asam garam dalam kehidupan kita dan merupakan sunnatullah dalam dunia ini. Perhatikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang bermaksud alif lam mim, manusia, adakah patut manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja untuk mengatakan kami telah beriman,
sedangkan mereka belum lagi diuji. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam, orang mukmin, perlu dididik dalam menghadapi kesusahan, kesukaran, kepayahan dan sebagainya. Kita mesti sadar, jangan hanya merasa bahawa kita sentiasa berada di dalam zon selesa. Semua ujian, semua cubaan yang menimpa kita, perlu kita mohon pertolongan, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapat bantuan, mendapat pertolongan daripada Allah. Dan kita perlu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sudah menjadi ajaran agama Islam agar kita berusaha mencari peraturan Allah, yakni sunnatullah. Bila mana kita lapar, kita mencari makanan untuk dimakan. Bila mana kita dahaga, kita mencari minuman, mencari air untuk menghilangkan dahaga. Itu merupakan sunnatullah. Apabila kita sakit, kita mencari ubat, kita merawat untuk menghilangkan kesakitan kita. Itulah sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan di muka bumi ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tatadawaw biharam." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit dan menurunkan penawar. Dan Allah menjadikan bagi setiap penyakit itu ada ubatnya, ada penawarnya. Maka berubatlah, tetapi jangan kamu berubat dengan benda yang diharamkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, satu lagi yang menjadi ajaran agama Islam ialah kita bukan sahaja bila mana ditimpa dengan sakit, kita perlu merawat penyakit, tetapi langkah pencegahan juga merupakan satu ajaran Islam. Sebagaimana yang disebut al-wiqayatu khairum minal ilaj. Langkah pencegahan itu adalah lebih baik daripada merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam hubungan hari ini, bila mana kita berhadapan dengan musibah wabak COVID-19 yang belum selesai, yang masih belum ditemui vaksin yang boleh merawat, maka langkah pencegahan perlu dilakukan. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita agar menjaga pernafasan. Sebagaimana dalam hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, Rasulullah mencegah daripada kita bernafas di dalam bekas air ataupun meniup dalam bekas air, bekas minuman. Sebab ini merupakan satu langkah pencegahan daripada virus, daripada bakteria yang boleh membawa kepada penyakit. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw thawbihi wa ghadda biha thawtahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana baginda bersin, baginda akan menutup mukanya atau menutup mukanya dengan tangannya ataupun dengan pakaian baginda, dan baginda merendahkan suara. Ini juga merupakan pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pedoman agar kita mencegah daripada menyebarkan penyakit kepada orang lain. Pada masa kita ini,
Kita juga diarahkan untuk memakai pelitup muka, memakai untuk menutup hidung. Malah seluruh SOP yang kita sedang laksanakan, apa yang kita sedang laksanakan juga merupakan tuntutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini dah hampir setahun wabak COVID-19 yang melanda bukan sekadar negara kita, bahkan seluruh dunia terkesan dengan wabak ini. Maka langkah pencegahan diperkenalkan dengan SOP yang tertentu adalah bertujuan untuk mencegah daripada penularan wabak tersebut. Namun malangnya ada yang memandang remeh, memandang enteng perkara tersebut. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, memberi pedoman kepada kita apabila berhadapan dengan penyakit yang berjangkit ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musih. Mana orang yang sakit, khususnya sakit yang berjangkit, janganlah dia datang menziarahi orang yang sihat. Ini juga merupakan satu pendekatan Nabi untuk mencegah daripada sesuatu penyakit itu merebak dengan lebih luas. Dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam memberi satu kaedah yang telah lama diperkenalkan, yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan penyakit berjangkit ini. Kata Nabi, "Iza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Apabila kamu mendengar adanya wabak ta'un, yakni satu penyakit yang berjangkit di suatu tempat, di suatu negara, di suatu negeri, maka janganlah kamu masuk kepada negeri tersebut, kerana ini akan menyebabkan kamu terdedah untuk dijangkiti dengan penyakit tersebut. Namun wa idza waqa'a bi ardin, apabila kamu telah berada di tempat tersebut, tempat yang merebak sesuatu wabak, fala wa antum biha, sedangkan kamu berada di tempat tersebut, fala takhruju minha, jangan kamu keluar daripada tempat tersebut. Sebab bila kamu keluar, boleh jadi kamu adalah orang yang membawa virus tersebut dan kamu menjadi ejen yang mengembangkan lagi penyakit berjangkit. Maka pendekatan yang dibuat oleh mana-mana kerajaan di seluruh dunia yang ada sekatan perjalanan, karantin, supaya penyakit berjangkit ini tidak merebak kepada orang lain, tidak menyebabkan semakin serius wabak yang melanda. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi panduan juga supaya kita mengelak, bukan nak menunjukkan kita ini tidak ada iman. Oh, aku ini kuat iman, duk mana pun tak apa. Tapi Nabi beri panduan. Nabi kata, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah daripada penyakit juzam, penyakit berjangkit, sebagaimana kamu lari daripada singa. Mana supaya kita mengambil pendekatan berawas. Ianya tidak menafikan keimanan kita, ianya tidak menafikan akidah kita, sehingga kita mendengar suara-suara semak, takut apa, kita ni orang beriman, duduk tak apa, semua penyakit Allah yang berikan. Ya, itu merupakan kenyataan yang betul. Tetapi secara amalinya, praktikalnya, Nabi suruh mengelakkan daripada kita terlibat dengan penyakit yang berjangkit, sehingga kita juga dijangkiti dengan sesuatu penyakit tersebut. Sehingga Nabi pesan, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah daripada penyakit yang berjangkit sebagaimana kamu lari daripada singa. Oh, kalau kata kita ini punya iman yang kuat, kita berada di hadapan harimau, berada di hadapan singa, adakah kita nak kekal di situ ataupun kita nak lari? Kalau kamu lari, mana kamu tidak ada iman, adakah begitu? Sudah tentu jawapannya tidak. Kita disarankan supaya mengambil asbab-asbab, mengambil sebab-sebab untuk memelihara diri kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semua ajaran dan didikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah usaha-usaha pencegahan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam khasnya dan manusia amnya. Ada suara sumbang yang mendakwa langkah pencegahan ataupun SOP yang diperkenalkan sebagai tanda kelemahan iman, kerana kita lebih takut kepada penyakit berbanding kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kata-kata tersebut. Siapakah yang lebih kuat imannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita atau baginda sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan baginda pun menyarankan supaya kita menjauh diri daripada tempat yang berpenyakit. Siapakah yang lebih takut daripada Allah berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua pencegahan, semua tunjuk cara yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana contoh yang disebutkan di awal tadi, adalah pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terdapat banyak kaedah-kaedah syarak yang ditunjukkan dalam syariat kita supaya kita menjaga keselamatan diri daripada kemudaratan. Antaranya kaedah ad-dararu yuzal, mana kemudaratan itu perlu dihilangkan. Maka kita mencari kaedah-kaedah supaya benda yang berbahaya, yang mudarat dapat dihentikan, dapat dihilangkan. Antara kaedah yang kedua, la darara wala dirar, mana tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Mana kita jangan menyebabkan orang ditimpa bahaya disebabkan kita, dan kita juga jangan menimpakan bahaya kepada diri kita sendiri. Ini juga merupakan pendekatan daripada syariah. Yang ketiganya, antara kaedahnya darul mafasid muqaddamun aula min jalbil masalih. Menolak kefasadatan itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Kemudian yang keempatnya, antara kaedah syariah, tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Mana polisi ataupun pengurusan pendekatan pemimpin dalam mengurus rakyat yang berkaitan dengan rakyat adalah terikat dengan kemaslahatan. Dan yang kelimanya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Itu bila kita melihat kepada beberapa kaedah yang dibentangkan oleh syariat kita Islam, maka kita melihat agama Islam amat menitik beratkan perkara-perkara yang memberi kebaikan, di samping menolak perkara-perkara yang boleh berbahaya dan membawa mudarat kepada kita. Maka sepanjang kita berada dilanda dengan wabak COVID-19, marilah kita sama-sama mengambil pendekatan sebagaimana yang disarankan oleh pihak pemerintah. Mudah-mudahan satu hari nanti wabak ini dapat dihentikan dan kita hidup kembali seperti biasa. Dan dalam suasana hari ini juga, marilah kita juga mengimarahkan, memenuhkan masjid-masjid, sehingga kita juga mendengar ada di kalangan sahabat-sahabat kita di tempat yang lain yang dah berbulan-bulan tidak hadir solat Jumaat. Alasannya masjid telah penuh, tempat dah tak cukup. Tetapi itu merupakan alasan sebab pihak masjid tidak menetapkan siapa yang boleh hadir. Mana siapa yang datang awal, maka dia boleh masuk. Maka berusahalah kita untuk hadir lebih awal ke masjid supaya kita sama-sama mendirikan solat Jumaat di tempat kita ataupun di tempat-tempat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kamu semua dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Al-Anbiya ayat 35. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وارض الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak pinak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyati as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده duli yang teramat mulia Tunku Syarifuddin Badlishah Ibni As-Sultan Salahuddin وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.